Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita belum terjemahkan ayat 29 ya. Tetapi kita lihat dahulu tafsiran ayat 28 tu ya. Kita lihat dahulu tafsiran ayat 28 ya, insya-Allah. Kata pengarang kita Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Tafsiran kepada ayat apa? Ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Jadi kalau kita lihat di situ, Allah menyebut manafi' duniawi, manafi' iaitu manfaat lah ya, manfaat biasanya merujuk kepada duniawiyah, maknanya manafi'u duniawiyah. Yang ini bagi siapa yang sampainya awal, misalnya dia sampai awal mengerjakan haji tamattu' misalnya kan? Jadi tentulah ada masa senggang masa senggang pula ya. Masa senggang untuk dia barangkali maknanya berniaga dalam erti kata bahawa umat Islam ini perlu kepada barangan-barangan yang tidak ada di satu-satu tempat yang boleh diperolehi di tempat yang lain. Jadi Mekah itu selamanya menjadi apa? Entrepot ya. Entrepot maknanya tempat pertukaran barang. Dia nak menghasilkan barang, tak adalah Mekah. Petai, gedua, mana ada? Jadi kita bawa gedua, bawa petai, contoh janganlah bawa pula, ya Allah. Jadi di situ manafi'a lahum. Sampai masanya wa yadhkurus smallah, sampai masanya bermula daripada hari tarwiyah misalnya 8 bulan ya, kita ke Mina kan. Situ dah mula dah labbaik Allahumma labbaik, dalam perjalanan nak ke Arafah 9 bulan. Dipanggil apa? Tarwiyah ya tak? Hari tarwiyah ya, maknanya rawaha yurawwihu, tarwiyah maknanya rawh, berpergian ataupun berangkat ya. Jadi di sana kita tentu akan wa yadhkuru ismallah fi ayyam ya, pada hari-hari yang bermula 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ayyamin ma'lumat. Baik, jadi ini puncanya apabila ada Kaabah al-Musharrafah ya. Maknanya orang kata suasana, nak kata festival pun boleh jugalah ya tak, suasana kemeriahan beribadah di peringkat maknanya alamiyah, di peringkat internasional sejagat ini, puncanya pasal ada Kaabah. Itu yang Abrahah rasa dengki pada Kaabah tu ya. Dibenanya Qulais ya tak, dibenanya kanisah, suatu kanisah ni gereja lah yang bernama Qulais ya, di mana, di Yaman ya, untuk supaya orang semua, orang Arab ni pergi ke Yaman, tidak pergi ke Hijaz, tidak pergi ke Kaabah al-Musharrafah. Jadi kita kata kehadiran manusia ini puncanya ialah maknanya kita kata bahawa dalam ayat yang sebelumnya, ayat 27, bila disebut wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang datang itu berjalan kaki ada, berkenderaan ada, sampai kuruhlah untanya, datang daripada seluruh pelosok, ya'tina min kulli fajjin amiq ya. Jadi peranan Kaabah al-Musharrafah itu cukup penting ya. Awwalu baitin wudi'a linnas, awal-awal rumah yang dibina untuk manusia beribadah kepada Allah
Dan kita dah sebut polisi perbandaran Islam, polisi kemajuan Islam meletakkan pembinaan masjid itu nombor satu. Bukan commercial centers, bukan shopping centers, bukan playground untuk kanak-kanak dan sebagainya, ya tak? Jadi maknanya macam sekarang ni rumah, lepas tu commercial centers, shopping centers dan sebagainya. Masjid tu kemudian kadang-kadang letaknya tepi, ya tak? Kawasan WC, ya tak? Tepi ujung. Kalau dah tak ada pun tak apalah, kami selama hari ni pun hidup tak ada masjid, tak ada surau, kata, ya. Padahalnya dalam Islam mesti bermula di mana juga kita buat kehidupan, cari tapak masjid dulu, bina masjid dahulu, ya tak? Begitulah, ya, maknanya polisi perbandaran kemajuan dalam Islam, ya. Jadi ayat yang kita lihat ini kata pengarang, iaitu kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa ta'ala, dua sifat, ya. Subhanahu, maha suci ia dari kekurangan, wa ta'ala, ta'ala itu maha tinggi dari kerendahan, kehinaan, telah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa adzin finnas, serulah kepada manusia untuk lil hajj, untuk mengerjakan haji, ya. Yang ini kita dah bincang minggu sudah. Sayyidina Ibrahim bertanya kepada Allah, macam mana nak seru, macam mana demo nak dengar. Kata Allah, kamu seru je, aku yang nyampe, bukan kamu, ya tak? Macam kita juga lah, ya tak? Kita ajak je, orang mau ke tidak itu terpulang, terserah, ya. Kerja kita fadzakir innama anta mudzakir, beri je peringatan, kamu tu hanya bagi peringatan, bukan kamu menguasai hati manusia. Lasta alaihim bimusaitir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, kamu tak boleh menguasai hati manusia, ya tak? Jadi Allah Ta'ala suruh dia sampaikan, yang penting kamu seru je, ayuhan nas, ya, inna rabbi bana baitan, inna rabbakum bana baitan, ya, wahai manusia seluruhnya. Dia pergi 4 penjuru, ya. Bila mana dia naik atas Jabal Qubais, lalu menyeru 4 penjuru ni, oi manusia, sesungguhnya Allah telah membina bait, satu rumah, ya. Halummu, maka datanglah kamu semua kepada rumah itu, ya. Jadi dikata di situ, bagaimana di samping mereka dapat mempersaksikan berbagai manfaat duniawi wa ukhrawi, memang, ya tak, bila kita ke sa'i itu terasa bagaimana, ya tak, Siti Hajar, ya, terasa bagaimana, ya, Nabi Ismail yang ditinggalkan di dekat dengan Zamzam, ya tak? Zamzam ni dah tak nampak lah sekarang ni, ya. Dulu nampak, maksudnya dulu kita boleh turun lagi ke bawah Zamzam itu, maknanya dekat makam Ibrahim, tak jauh daripada makam Ibrahim, bawah itulah telaga Zamzam. Sekarang ni dah tutup semua, dikeluar ikut saluran lain. Dulu situ, ya, zaman-zaman 90-an dulu, 98, 96, boleh turun ke bawah, rasa hangat panas di atas tu, turun bawah tu berdamping dengan telaga, ya tak? Sejuk je. Sekarang dia dah tutup semua, habis. Jadi dibuat pipe, jadi kita tak nampak dah Zamzam tu, ya, tak nampak. Jadi ada duniawinya, ada ukhrawinya. Bila kita dapat teringat bila mana, bagaimana Hajar, Siti Hajar, bagaimana Ismail, dan bagaimana perasaan kita, ya tak? Bila mana melihat makam Ibrahim, itu manfaat ukhrawinya. Lagipun kita sedia maklum, melihat Kaabah itu berpahala, ya tak? Melihat Kaabah je, bukan apa, tengok Kaabah je, ya, tengok Kaabah, tak ada nak wirid, tak ada. Tengok Kaabah, tengok orang, tengok Kaabah, tengok orang. Tengok orang tu passion kita lah. Dan manfaat duniawi, boleh berkenal-kenal, ta'aruf wa tafahum, ya, takaful antara kita sesama kita, ya, dapat kita kenal mengenal di antara kita dan bantu membantu, ya tak? Memang banyak orang yang dapat manfaat duniawi daripada haji dan umrah. Maknanya dia memperluaskan perkenalannya, bahkan ada yang dapat jodoh pun ada. Ya tak? Orang ada yang dapat jodoh, dia, ya, bersama pergi satu rombongan, ya tak? Ikut satu travel, ya tak? Sudahnya balik kahwin langsung demo, ya. Contoh, ya tak? Jadi maknanya itu semua manfaat duniawi, ya tak? Tak semestinya, soal risau, ya tak?
Jadi manfaat ukhrawi ialah kita mendapat ridha Allah. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkaulah yang maha pemaaf, engkaulah yang maha, maknanya mulia. Fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Jadi kita dapat ya, maknanya kemaafan, ya, keredaan Allah, dan dapat pahalanya 100,000 kali ganda ya. Apa juga yang kita buat di Mekah tu 100,000 kali ganda ya. 100,000 kali ganda. Kalau Madinah 10,000 kali ganda ya tak? Kebaikan ya tak? Jadi sedangkan manfaat duniawi ialah apa yang akan mereka dapatkan dari hasil perdagangan. Ya, hasil perdagangan, ya, kita kata barang-barangan, pertukaran barangan ya tak? Dan juga hasil kurban yang disembelih. Di sana ada kurban tamattu' ya tak? Di sana ada kita kata dam, ada juga kurban sembelihan dan sebagainya ya, yang boleh diagih-agihkan ya untuk dimakan. Juga di dalam mereka mengerjakan haji, mereka akan selalu menyebut yazkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, akan selalu menyebut nama-nama Allahumma labbaik Allahumma ya tak? Innal hamda wan ni'mata laka ya. Jadi makna sentiasa Rabbana atina fid dunya hasanah, sentiasalah kita akan menyebut nama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ya. Menyebut nama Allah dengan takbir dan tahmid. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Dia takbir di beramai-ramai. Takbir demo di sana bukan macam kita mula seorang tekong, orang khalifah, orang lain ngikut. Tak, demo ramai-ramai. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ramai-ramai. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Gitu nada dia. Tak adalah seri mersing. Kita seri mersing. Ya Allah, lagulah Melayu udah teroyak. Allah, udah buat suara serak pula tu. Udah teroyak ngapa pa? Teringat cucu tu. Apa dia Pak Omar? Nak balik cepat kan? Iaitu di hari-hari yang telah ditentukan, yang disebut maklumat. Sedia kita maklum. Jadi kalau satu maklumah, kalau banyak maklumat ya, sedia kita maklum begitu. Dia itu di mana masa yang dikatakan maklumat itu, iaitu antara lain iaitu hari Arafah 9 Zulhijjah ya tak? Aidun Nahar 10 Zulhijjah. Aid hari raya tu lah, dipanggil Aidul Adha. Adha tu korban. Adha tu cakap Arab ya, Adha tu cakap Arab, iaitu cakap Melayunya maknanya korban ya, Adha. Jadi maknanya di waktu duha ya, Adha di waktu duha, Aidul Adha. Kadang-kadang Aid disebut juga Yaumun Nahar. Nahar tu maknanya tengkuk, hari sembelihan ya, hari sembelihan. Nahar tu jamaknya nuhur. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina ya, dalam doa qunut nazilah. Ya Allah, kami letakkan engkau ya Allah di tengkuk-tengkuk musuh-musuh kami. Maknanya ambillah tindakan terhadap mereka ya Allah ya tak? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Kami minta lindung dengan engkau dari kejahatan-kejahatan mereka. Wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum. Ya Allah, pecahkan kesatuan mereka ya, baddid syamlahum, pecahkan kesatuan mereka. Syattit kalimatahum. Kalimah jadi biar demo jadi banyak benar pendapat. Demo pun dah pening. Macam mana nak buat? Pendapatnya sudah, maknanya banyak sangat pendapat, demo pun pening, bukan satu pendapat. Syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Gegarkan ya, gegarkan. Zalzil tu daripada zalzala yuzalzilu,
Ya dah, idza zulzilatil ardu. Jadi zalzil aqdamahum, goncang goyangkan kedudukan mereka, ataupun maknanya menimbulkan rasa mereka rasa resah dan sebagainya. Itu qunut nazilah orang panggil, ya tak, ya, qunut nazilah. Jadi ada yaumun nahar, ya, yaumun nahar, hari di mana sembelihan pun kita ada bismillah Allahu akbar, ataupun bila mana kita sembelih Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ya tak, masa sembelihan tu kan kita disunatkan juga bertakbir. Dan ketika hari tasyriq, ya, dia ada shin tu, sepatutnya ada h, apa makna tasyriq? Daripada syarqa yusyarriqu tasyriq, daripada syarq, timur terbitnya matahari. Jadi bila terbitnya matahari, manusia pun datang untuk melontar, jemaah haji, ya tak, haj wa hajjah, ya tak, haji ya haji ya hajjah, gitu ya. Hajjah tu perempuan lah. Kita tak ada sabdu. Dia tak ada sabdu, hajah je. Arab kata haji ya hajjah, ta'ala, kata ya. Kalau India wangga katanya kan. Macam hajah ramai ya dah. Ya Allah bisra ta'ala, dia kata ya. Arab tuan-tuan, ni dah orang ngira kan, ni dah. Jangan. Kita jadi pendiam sana. Orang yang riuh rendah sini pun jadi pendiam sana, ya tak? Ngapa? Ada dua yang dah riuh. Satu Arab, yang kedua India, ya dah. Cukuplah kita tak payah riuh dah. Tasyriq. Jadi sebenarnya bermula melontar tu masa tasyrik. Tasyrik tu masa maknanya terbitnya matahari. Itulah masanya. Tapi jemaah kita selalu lambat. Pasal tak hendak le berpusu-pusu ramai-ramai. Kan? Maknanya yang ramai mula-mula tu maknanya orang Mesir, orang Pakistan, pagi-pagi tu. Dah ramai dah. Orang Turki yang itu dah ramai. Ya, itu semua memang datang bersemangat tu. Al-mautu li Amerika, al-mautu li Rusia, Allahu Akbar. Ya tak? Itu dia. Sampai giliau kita petang-petang, Allahu Akbar, Allah. Pegang bendera kita tu. Pegang bendera kita. Bendera mana bendera? Jalur Gemilang, ya tak? Kita sentimental, petang baru sampai, ya tak? Orang tasyrik tu bila matahari terbit, maka datanglah tentera Allah untuk memerangi tentera syaitan. Gitu. Ya, maknanya ianya satu peperangan. Tentera Allah datang membawa batu-batu yang kita kutip di Muzdalifah. Jangan bawa batu sini. Jadi boleh juga kalau bawa batu sini, tapi maknanya makruh hukumnya, ya. Jadi penama ni bawa daripada Muzdalifah, ya. Bawa senjata itu, ya, bawa senjata untuk melawan musuh kita, syaitan lakum aduun mubin. Jadi bila mula perangnya bila terbit matahari. Jadi datang itu sebagai satu simbol memerangi musuh kita yang nyata. Inna syaitana lakum aduun mubin. Jangan pula lempar selipar, ya tak? Marah sangat setan, ya tak? Ya tak? Selipar orang jumpa batu tu ke mana? Lemparnya selipar, ya tak? Jadi maknanya itu masa-masa tasyriq, ya tak? Perkataan nafar tu maknanya beredar. Bila sebut nafar awal, maknanya dia nak beredar awal, ya. Maknanya patutnya tasyrik ialah 11, 12, 13. Dia nak beredar 12 tu. 12 hari bulan Zulhijjah tu dia nak balik dah. Ada mesyuarat kabinet, ya tak? Jadi 13 tu ada mesyuarat kabinet. Tapi tak jadi, singgah pula di Dubai, ya tak? Taib. Jadi maknanya di situ dia 13 Zulhijjah tu dia tak melontar sebab dia nak balik, flight dia 13 dah. Jadi dia pun beredar awal. Beredar itu Arab panggil nafar, ya, beredar awal, bersurai awal, jadi Arab panggil nafar. Nafar awal. Jadi lontaran pada hari 13 tu dibawa ke hari 12. Kapuh sekali, orang Kelantan kata kapuh sekali. Maknanya lontaran hari 13 itu dibawa ke hari 12. Saya tak? Jadi masalahnya bukan apa, hari sebelah dah ada di hari sebelah dah ada di Dubai. Itu yang jadi pening tu, ya tak? Jadi hari tasyriq
sebagai tanda bersyukur atas rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, iaitu kurban ni tadi, ya, untuk sebahagian mereka makan. Kan dalam ayat tadi kata bahawa fakulu minha, minha tu sebahagian daripadanya, jangan semua, ya tak? Sebab wa at'imul ba'isal faqir, selebihnya, ya tak, maknanya untuk orang fakir miskin. Jadi mungkin timbul persoalan, sebanyak mana yang suruh kita tu seadanya lah, seadanya untuk kita dan keluarga kalau kita di sini, ya tak? Jadi tak payahlah sampai tak boleh tutup peti air penuh dan nutup dengan punggung peti air yang tak boleh rapat, ya tak? Seadanya lah, sebab yang dipentingkan orang yang memerlukan, ya, wa at'imul ba'isal fakir. Ambil berkat je, ya, ambil berkat je tak? Udah. Ngapa timbul masalah, ya tak? Mana hilang lembu syur, ya? Udah tak ada lembu syur, ya? Ada talamnya, lembu syurnya tak ada. Apa nama lembu syur? Daging tu apa nama? Lembu syur. Lembu syur pula. Talam ada, lembu syur tak ada. Tak payah sebut lah surau mana. Tapi surau Kongga lah senang. Surau Kongga, ya tak? Surau Kongga tu faham lah tu. Surau yang orang nak masuk tak bagi, dia nyaga surau tu, rupa Kongga nyaga rambutan. Makan ni dak juga rambutan tu, orang nak manjat tak baginya. Itulah rupa surau tu, betul dah. Itu dia, ya tak? Surau Kongga nama, ya tak? Madrasah Konggeriyah. Sebagai tanda, ya Allah ya Tuhan, ngapalah kaum dan bangsa aku itu, ya tak? Boleh masuk, ya tak? KFC dalam poket, ya Allah, ya tak? Dia tak bawa beg plastik. Tengok orang lain bawa beg plastik, ni jamuan di lubuk merobor tu, ya tak? Sudahnya dia pun tengok poket aku panjang juga, luar ke bawah, ya tak? Masuknya ayam KFC dalam tu. Orang asli pun ngeling kepala, ya tak? Orang asli ngeling, kumu tak ada letuk benda kopi tu, katanya tak? Syemo tak ada kopi tu, katanya tak? Jadi tanda bersyukur atas rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, untuk sebahagian mereka makan dan sebahagiannya diberikan kepada orang yang ba'isal faqir, yang sengsara, ya. Jadi ba'is, ya, ialah orang yang menderita, orang-orang yang sengsara, lagi faqir. Itu dia, ya tak? Baik. Jadi tentu setelah kita selesai, maka adanya tahallul. Inilah dia ayat 29 ni, ya. Ayat 29 ini berkaitan dengan tahallul, ya. Kita dah baca, cuma kita tak terjemah, ya. Thumma tu kemudian, setelah kita maknanya melontar, setelah kita menyembelih, maka ada tahallul awal dia panggil. Tahallul tu daripada halala, menghalalkan diri daripada pantang larang. Udah boleh pakai baju batik, baju biasa je, rasa kena, ya tak? Siapa? Pandok kan? Kamu kan ke duk kare tu? Kare lah. Kamu, ya, haram ngabu aku. Apa? Kamu lampau banyak reta, ya Allah. Aku tengok di Jeddah ada reta kamu, ya tak? Di Mekah ada reta kamu, Madinah ada reta kamu. Atas bangunan tinggi-tinggi itu tulis Fanun Dal Qaf Hilton, kan? Fanun Dal Qaf Sheraton, Fanun Dal Qaf, Fanun Dal Qaf, ya, Pandak. Pandak punya haram dia nak berkhabar. Pandak dia banyak reta, di Mekah ada, Madinah ada. Itu dia. Arab tak nyebut pandak, Arab nyebut funduk. Funduk itu hotel. Funduk Hilton, Funduk Sheraton, gitu, ya tak? Dia menyebut Funduk Meridian, begitu. Jadi Panundalqa, pandai lah. Kan orang kare ni rupanya kaya rupanya, ya tak? Pandak ni, minta maaf Sopi, sajanya lorong Sopi, Sopi orang kare, ya tak? Kare ke engkau, entah, ya tak? Jabat pos kare, balai polis engkau, udah kelai. Kita balik, jabat pos engkau, balai polis kare, udah kelai.
Itu yang kata dik siapa ya, PE ke siapa ke dalam lagu Karel tu kan. Udah demo bertengkar sebab balai polis Karel, balai polis balai Karel, pejabat engkau udah demo bertengkar. Itu dia. Lagu Karel. Cih jarok kanji porang, cih melanggar sekali tak menang. Masa kecil aku di pekan Karel. Sekecil aku di pekan Karel. Cerita lagu PE ya. Siapa nama entah? Sabri. Jadi lepas sekolah rendah masuk sekolah menengah, kata gambar sekolah menengah keliput, kata orang keliput stokin pendek, orang kolej stokin panjang, orang Karel kain plekat, kata mereka. Saya dengar tu, mula-mula saya dengar kenduri dipoyang. Kenduri dipoyang. Saya dengan Ustaz Sahak, kami berdua, ya Allah, ngeleng kepala, kita tak pernah dengar lagu ni Ustaz, kata kan. Tu dia, Sabri ya. Arwah dah kata dia mah. Jadi carilah lagu Karel. Tak? Cari lagu Karel. Tak? Jadi jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut thummal yaqdu. Yaqdu tu maknanya di sini diterjemahkan hendaklah mereka menghilangkan. Qada kan? Kan orang kata qada hajat. Qada hajat tu hilangkan hajat yang mendesak. Jadi perkataan yaqdu daripada qada, yaqdu. Thumma, kemudian setelah apa? Setelah habis tahallul itu, setelah habis maknanya melontar, kemudian dah dah menyembelih dan sebagainya, maka tahallul. Tapi cara kita tahallul itu ya, maknanya dikata antara lain ialah yaqdu. Maknanya qada, hilangkan, hapuskan tafathahum, kotoran-kotoran, segala kuku yang panjang, ya tak, segala misai, segala apa ya kita katalah, ya segala apa juga, segala rambut-rambut yang kusuk masai apa semua tu, maka hilangkan kotoran itu, yaqdu tafathahum. Begitu. Maknanya setelah itu hendaklah mereka bertahallul. Cara tahallul itu mandinya, hilangkan segala daki-daki, kotoran-kotoran. Kenapa sebelumnya? Sebelumnya oleh kerana kita dalam ihram itu, kita biarkan diri kita kusuk masai, comot begitu, nak merendahkan diri di hadapan Allah, tak ada yang tinggi standardnya, semua sama kusuk masai di hadapan Allah. Begitu. Dalam keadaan yang kita kata merendah diri, tak ada yang tunjuk status di hadapan Allah. Begitulah. Ya tak? Jadi maknanya hendaklah mereka hilangkan kotoran. Perkataan hilang itu daripada qada. Qada tu maknanya ialah bila sebut qada hajat, hilangkan hajat yang mendesak. Jadi daripada qada yaqdu. Asalnya yaqduna ya, tapi lam itu dipanggil lam amar ya, lam itu dipanggil lam amar. Dia huruf jazam. Bila jazam maka dia menghapuskan nun ya, huruf jazam ini dia menghapuskan nun. Jadi hilangkan segala kotoran, tafath ya, tafatha tu maknanya kotoran-kotoran daki lah, kuku panjang lah ya, apa semua, rambut-rambut dan sebagainya itu yang serogoi apa semua. Dan juga wal yufu, daripada wafa ya. Wafa tu sempurnakan. Wafa, orang yang menyempurnakan janji, ini dipanggil wafa, wafi. Ya. Allah Taala kan wafi, ya latifu ya. Kan antara nama Allah itu wafi, yang menyempurnakan janji. Ya kafi ya latifu ya wafi ya karimu antallah. Jadi wafi, dari situlah timbulnya wafa. Ada satu keluarga namanya keluarga Wafa, tak? Maknanya keluarga ini daripada Jeddah asalnya, kemudian datang kemari dengan kahwin dengan orang Jawang, kahwin dengan orang Karel, tak? Dalam lagu tu ada Jawang, ada Ngok, ada Punti, ada dalam lagu tu ya. Jadi maknanya keluarga Wafa ni begitu besar, tak? Begitu besar. Jadi perkataan Wafa maknanya menunaikan. Yufu maknanya daripada Wafa, daripada Aufa, yufu. Yufu maknanya hendaklah mereka menyempurnakan nuzur. Nuzur itu nazar. Kalau satu, nazar. Kalau banyak, nuzur. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Macam mana ayat itu dalam surah Al-Insan tu
Ya, innama nut'imukum liwajhillah. Sebelum tu macam mana? Yang nuzur, ada tak nuzur sebelum tu? Innahum, dikatakan yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Apa itu? Aina manutibikum. Ada lagi satu ayat, yufuna bin nadhri, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu yufuna. Jadi di sini pun ada yufu, ya, di sana ada yufuna, ya, yufuna bin nadhri, nazar, ya. Jadi yang berhormat kita ahli parlimen, nadhri, ya, nadhri itu maknanya nazarku, ya, nazarku itu nadhri itu, ya, nadhri. Tak tahulah dia tahu ke tak maknanya tu kan. Jadi maknanya nadhri itu maknanya nazarku, ya, nazarku. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman. Jadi mereka menyempurnakan nazarnya, ia menyempurnakan nazarnya. Jadi maknanya di sini wal yufuna bin wal yufu nuzurahum. Jadi barangkali kemarin sebelum nak ke Mekah tu ada bernazar, ya, maksudnya kalau dapatlah selesailah tahallul awal ke, selesailah tahallul thani ke, ada nazarnya. Jadi tunaikanlah, sempurnakanlah nazar itu, ya. Nuzur jamak kepada nazar, ya, nazrun. Jadi hendaklah mereka menyempurnakan nazar. Kemudian jangan lupa untuk tawaf. Bagi orang yang melambatkan tawaf, setengah orang hari yang ke-10 tu dia dah tawaf dah. Maknanya hari yang ke-10 itu dia dah tahallul, ya, tahallul awal, ya. Kemudian terus pergi ke Mekah. Setengah orang tunggu biar melontar lah dulu. Melontar habis, barulah kita tawaf. Dipanggil tawaf ifadah, ya. Tawaf ifadah tu maknanya beramai-ramai daripada intifadah, kan. Kalau kita tengok Palestin dia ada intifadah tu daripada ifadah, maknanya suatu lautan manusia. Ifadah tu suatu kebangkitan lautan manusia, itu dipanggil ifadah, tawaf ifadah. Kan masa itu bila berjengkit dia, bila tawaf tu berjengkit, atau manusia punya ramai ditolak oleh arus tu. Kita bukannya mijak sangat, Arab tinggi, Arab tinggi, Turki tinggi, kita tu tak ada, dah tak ada mijak, dah berjengkit, tapi jalan. Ya dah, berjalan habis tu kira dah tak tentu kira lah bacanya, dah ramai. Dah ramai, buku jangan tanya ke mana, ya dah. Tak ada main buku dah tu, ingat mana je, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa, udah ngikut India pula dah. Hasanatan wa pula dah. Apa pula wa pula, ya dah. Jadi ikut je mana yang dapat, ya dah. Tapi ada orang yang menangguhkan tawaf ifadah itu. Jadi wal yatawafu bil baitil atiq. Maknanya di antara rukun haji, ya, ialah tawaful ifadah, ya. Di antaranya ialah tawaful ifadah. Kadang-kadang antara rukun dengan wajib jadi keliru, ya tak? Antara rukun dengan wajib. Tawaf rukun ke wajib? Tawaf ifadah rukun ke wajib? Wajib haji ke rukun haji? Itu dah lupa. Ataupun bezanya pula, ada beza, ya tak? Kalau rukun jawabnya tak sah, kalau tak buat. Kalau wajib masih lagi sah, tapi kena bayar dam. Jadi dia rukun, ya. Ifadah, tawaf ifadah adalah rukun. Nanti cek balik, saya dah lupa. Jadi yang ini kena tanya Ustaz apa, Bahari Yop ke siapa yang dalam radio Perak selalu tu? Bahari Yop, ya. Yang meninggal siapa? Yop Saidin. Lain pula, ya. Yang dalam cerita Bak Haji ni ialah Bahari Yop, ya. Yang meninggal Yop Saidin. Dua-dua radio Perak tu. Dua-dua radio Perak, ya. Sekarang ni PU Yop dah masuk radio Perak. Ya, PU Yop, ya tak. Jadi maknanya kita kata bahawa ada orang yang menangguhkan tawaf ifadahnya, ya, kepada hari yang ketiga, hari yang keempat itu, ya, itu selepas hari tasyrik. Boleh, tak ada perhalangan. Apa yang perlu ditawafkan? Wal yatawafu, ya, tawafa, ya, tawafa tawafa yatawafu, ya tak? Tawafa yatawafu, ya tak? Jadi tawaflah. Dari situlah orang Melayu sebut, oi, habis ditawafnya.
Kuala tu ditawapnya daripada Bolumbor sampai ke Dabalayan. Kan, Dabalayan sampai Bolumbor. Tawaf. Tawaf orang Melayu sebut tawaf ya. Tawaf tu ya, tawaf wal yatawafu bil baitil atiq, iaitu rumah yang tua ini, iaitu Baitullah ya. Allahumma inna baitakal azim, rumahmu yang agung ini, wa wajhaka karim, zat kamu yang begitu mulia ya Allah, wa anta ya Allah karimun azimun tuhibbul afwa. Allah berfirman, hendaklah mereka yang mengerjakan haji menghilangkan kotoran, potong rambut, kerat kuku. Bagi orang lelaki sunatlah kita botokkan terus kepala tu ya, sunat kita botokkan kepala terus. Botokkan kepala tu pun ada berlesen, bukan semua orang boleh. Maknanya pihak berkuasa perbandaran Mekah, ataupun kita sebut apa ya, Baladiyah tu perbandaran lah, bandaraya lah ya tak. Baladiyah ni dia dah ada orangnya untuk cukur ni, bukan sebarang orang, tak boleh. Dia tak mau nanti tiba-tiba ada yang luka, kan, tak pasal-pasal pula, maknanya kerajaan terpaksa kelang kabut. Jadi dah ada orang yang punya permit, yang punya lesen untuk cukur ni. Kadang-kadang ada juga yang jenis maknanya yang tak sah ni. Bila datang Baladiyah tu, perbendaran tu, larilah kelang kabut ya. Ada seorang kawan saya tu, Razak nama dia ya, yang cukur tu yang tak ada permit tu kan, yang cukur-cukur. Tiba-tiba datang Baladiyah ni perbandaran punya orang datang, lari, udah rambut dah tinggal sebelah. dia balik ke kemah, apa ya kamu, rambut kamu tu, Baladiyah datang, orang yang cukur rambut lari katanya kan. Itu dia Mukhtar Razak ya, Razak Mukhtar. Itu ceritanya, suasana di sana macam-macam ya tak, seronok pada ya tak. Maka katanya apa di sini, bahawa mengenakan dikatakan menanggalkan pakaian ihram ya, bukan mengena ya, tolong betulkan, menanggalkan pakaian ihram, bukan mengenakan. Apa nak dikena pula, bila nak habisnya. Menanggalkan pakaian ihram, dan hendaklah mereka menunaikan nazar. Kalau ada nazar, maklumlah kita tu kadang-kadang ada nazar yang kita bawa daripada rumah ya. Dan kemudian selain daripada itu, antara lain ialah tawaf ifadah, bertawaflah sekeliling Kaabah Baitullah 7 pusingan, bermula daripada Hajarul lain tu ya tak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya, iaitu pengasas mazhab Hambali, pemikiran dan juga pandangan. Dan diriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Abdullah Ibnu Umar ini anak Sayyidina Umar lah, jadi tak ada Abdullahnya, yang ada Ibnu Umar je, sebab dah ramai sangat Abdullah. Jadi gugur Abdullah, yang kekal Ibnu Umar, Ibnu Amru, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, begitu ya. Jadi kalau kita jumpa Ibnu tu, maknanya adalah Abdullah ya, Abdullah Ibnu Umar, sebab Ibnu tu anak kepada. Kita guna tapi di istana Ibni almarhum, kita guna juga Ibni ya tak. Tapi kita jadi bahasa istana, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab dia digunakan bukan mesti orang istana, semua orang lah. Macam saya, Jamaluddin Ibnu Ahmad Ibnu Ibrahim ya tak, Ibnu Ibrahim, Ibnu Abdul Rashid, Ibnu Abdul Majid. Lepas tu saya pun diam, demo pun tunggu, nak tunggu lagi 2 mana dia. Pasal orang Arab dia hafal 7 keturunan tu. Kita dapat 5, itu pun kira hebat dah ya dah. Ibnu Ahmad, Ibnu Ibrahim, Ibnu Abdul Rashid, Ibnu Abdul Majid. Lalu dia bertanya, ainal baqi thalatha, kata dia kan, wallahi ana la a'rif, saya kata saya tak tahu dah, saya kata kan. Macam dia boleh tahu 7 keturunan itu, kemudian dia boleh sebut keturunan kami turun dari Iraq, keturunan kami turun dari dia boleh tahu, beritahu dari mana datangnya keturunan mereka. Macam kita kan, daripada Bukit Seguntang ke Bukit Gantang ke, mana nak tahu ya dah. Tak tahu ya dah. Kita tak tahu 7 keturunan, kita tak tahu. Nyumpah 7 keturunan kita tahu ya tak. Itu dia. Astagfirullah. Bahawa Rasul ada bersabda, ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashar. Iaitu 10 Zulhijjah ini tadi. Fa akthiru fihinna min at-tahlil
wa takbir wa tahmid. Banyakkan kita bertahlil, banyakkan kita bertakbir, makna pegang tasbih. Kalau boleh yang mutawif tu pula dia pula pimpin, ya tak, untuk bertahlil la ilaha illallah, ya tak, supaya kita dalam kemah tu tak adalah diam je, ya tak, bahkan dipimpin oleh mereka yang mutawif tadi, guru-guru, untuk bagaimana tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari yang 10 itu, ya. Jadi tidak ada hari yang lebih besar, yang lebih agung, ya, azim, ya, yang lebih agung di hadapan Allah. Tidak adalah amal yang paling disukai daripada hari-hari yang ke-10 itu. Ayyamil ashar, maknanya ashri, ya, kan, wal fajri walayalin ashri. Jadi layalin ashri itu sebenarnya 10 malam Zulhijjah tu lah, 10 Zulhijjah tu. Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri, Allah bersumpah dengan 10 malam iaitu Zulhijjah, walayalin ashri wasyaf'i wal watri, Allah bersumpah dengan angka genap dan angka ganjil. Syaf'i itu angka genap, watri itu angka ganjil. Wasyaf'i wal watri, witir kan, witir, wasyaf'i wal watri. Macam mana? Wal fajri wa layalin ashrin, betul? Betul macam mana? Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri, dan demi malam apabila ia berlalu, wal laili idza yasri. Betul apa Syekh? Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Jadi hijr itu ialah kita kata tentang kisah kaum Samud, ya, kaum Samud. Jadi Allah bersumpah dengan antara lain waktu fajar dan 10 yang pertama di bulan Zulhijjah itu. Sebab itu begitu mulianya 10 yang pertama bulan Zulhijjah itu disunatkan kita di sini, kan. Kita di sini disunatkan berpuasa, ya, disunatkan bersedekah dan sebagainya. Jadi Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut, wal fajri, bulan, masa iaitu waktu fajar, ya tak? Kita pula guna juga wal fajri, gule fajri. Oi, sedap ni weh, ngapa wal fajri kita terima, ya tak? Fajri neneh. Jadi katanya, oleh kerana itu hendaklah kamu fa'akthiru, perbanyakkan. Kathir, ya, kathir maknanya banyak, lawannya qalil. Sikit tak payahlah kabur. Kathir kathir lawannya qalil, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah, ya tak? Ya. Maka hendaklah kamu memperbanyakkan takbir, fa'akthiru minat tahlil dulu, ya, minat tahlil wa takbir wa tahmid. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu dipanggil tahmid, ya tak? Yang dimaksudkan hari-hari yang 10 itu antara lain ialah Arafah, Idul Adha, hari tasyrik kedua, ketiga, ya, dan termasuklah daripada awal lagi, ya, iaitu Zulhijjah itu, ya. Mengenai hukumnya memakan daging binatang kurban bagi orang yang berkorban ini tadi, ya, maka sebahagian besar ulama dipanggil jumhur. Bila sebut sebahagian besar, belumlah sampai kepada ijma'. Ijma' tu sepakat, konsensus, tapi ini tak sampai kepada ijma'. Dia hanya sekadar sebahagian besar, dipanggil majority ataupun jumhur. Bahasa Arabnya panggil jumhurul ulama. Jumhur tu makna majority. Artinya adalah 1-2 pendapat yang kecil, ya, 1-2 pendapat yang kecil, minority, ya tak? Mengatakan mubah, harus, bukan wajib. Harus sahaja, ya, maknanya orang yakni orang boleh makan, orang yang berkorban itu boleh makan sebahagian dari daging korbannya sendiri, iaitu fakulu minha. Minha tu sebahagian daripadanya. Jadi arahan fakulu tu, maka makanlah, arahan itu dalam bentuk keharusan sahaja, bukan wajib. Jadi di sini kena faham bagaimana pendapat ulama yang majority. Jangan tiba-tiba diwajibkan pula, tak. Kawan tu dah ada darah tinggi,
kan? Wajib pula. Susah hatinya dia. Ya tak? Ngapa aku sebelum tak boleh? Dr. Underwood kata tak boleh. Dr. Kildare kata tak boleh. Jadi dia mengata wajib pula orang yang berkorban ni. Allah, susah hati. Dah, bukan wajib, mubah. Mubah tu maknanya harus, ya. Bismillah. Jadi katanya di sini, dan membahagikan sebahagian kepada fakir miskin yang memerlukan. Wa at'imul ba'isal fakir, ya. Sesuai dengan perintah Allah di dalam ayat yang tersebut. Kemudian ada perbahasan pula, kalau kita tadi membayar dam tamattu', kan? Apakah kita boleh ataupun tidak? Maka dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Maknanya kita yang jenis bayar-bayar dam tu, itu kita totally bagi kepada orang. Ini masalah korban yang sunat ni. Adapun kita kata dam tamattu', dam yang kita bayar tu, itu totally dalam mazhab Syafi'inya kita tak boleh makan. Pasal denda. Dah kita meracikan juga nama dendanya. Ya tak? Kita pula melantaknya denda apa itu? Nyongin je apa? Teman tengah ngokok katanya kan. Ngokok daging. Oh, denda tak syok lah denda apa itu ya. Jadi dalam mazhab kita maka tak boleh dam tamattu' tadi ataupun dam qiran, dam-dam yang lain lah. Kerana terlanggar pantang ke apa ke, ya tak? Maka yang itu tak boleh kita makan. Itu memang kita bagi pada maknanya fakir miskin. Bermula dengan fakir miskin Hijaz, ya tak? Kemudian barulah berpindah keluar. Sebenarnya memang banyak. Akhirnya dia mensimpan dan mereka kemudiannya agihkan ke Sudan, Somalia dan sebagainya. Jadi tak apa daging korban ini dipindahkan, tak ada apa halangan, ya. Tapi kalau boleh selesaikan dahulu qaryah ni. Nampak qaryah dah banyak, dah muntang je, ya tak? Udah banyak, udah tak muat peti ais. Udah nutup peti ais pun dengan ponggong je, pong, bawah pitu. Apa tak boleh rapat biasanya, ya tak? Jadi kalau orang pitu terpayahlah bagi orang qaryah dah. Ya Allah, sebelah ekor. Kata sebelah sebelah ekor tuan-tuan, ya tak? Mana apa orang yang ngerojanya pun dah terkorban. Orang yang ngerojanya pun dah terkorban. Ya Allah, Pak Zali, minta maaf Pak Zali, ya tak? Di sebelah ekor sehari tu, ini cerita di Masjid Jemuan tuan-tuan. Sebelah ekor sehari orang yang nak ngeroja pun dah tak ada. Udah terbiar daging. Jadi atun semangat benar nak buat sebelah ekor, ya tak? Bentara tak cukup. Jadi bukan semua orang pandai pun, ya Allah, ya tak? Setengah orang tu buat ramai aja, ya tak? Saya lah tu, ya tak? Tahun sudah baru mula saya, ya tak? Megang biasanya, ya tak? Apa yang boleh saya pegang. Sebelum tu nengok je, minta maaf, malu dah kata, ya. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa berpada-pada, kalau terasa ianya diperlukan di tempat lain, kita cari tempat lain lah. Terutama yang baru masuk Islam, mu'allaf kan. Syema dapat tahu, ya, demo sembelih, tapi Syema tak dapat pun, kata demo, ya. Orang kampung Perah, ya, orang kampung belah sana kan, sungai apa nama ni, hala orang asli hala lepas ke Bukit Ceroming ke atas tu, ya. Syema tak dapat pun, ya tak? Kalau raya-raya puasa tu dapat juga. Ayah haji Syema dengar je, Syema tak dapat apa, ya tak? Jadi lebih baik bagi ke demo, ya tak? Demo ni mu'alaf, nak masuk Islam, yang baru masuk kan, yang dah lama ke, tapi perlu dijinakkan. Jadi saya fikir lebih baik kita buat pengorbanan tu di sana terus. Buat korban di sana terus. Ambil seekor bawa ke sana, ya tak? Barulah seronok demo, ya tak? Ini yang Syema syukur, ya tak? Ya tak? Baru lepas tu boleh buat tazkirah, ya tak? Habis di situ ayat 30, zalika wa man yu'azzim hurumatillah. Kita berhenti di situ, ya, insya-Allah, iaitu ayat 30. Baik, ada soalan? Sila. Jadi dijemput semua pada 26 hari bulan, hari Selasa. Daripada pukul 10 tu kita ada tahlil dan doa selamat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sesiapa yang ingin dipanjangkan tahlilnya kepada roh mak bapak ke siapa ke, tolong panjangkan namanya pada kami supaya kita boleh bertahlil pada pukul 10 26 hari bulan, hari Selasa. Pukul 11 tu jamuan lah. Ada persembahan daripada sekolah rendah Furqan semasa jamuan itu berjalan. Jadi ada selingan lah, makan-makan, dan ada persembahan, ada bercerita, ada
maknanya kita kata baca sajak dan sebagainya. Jadi insya-Allah dijemputlah semua pada hari Selasa pada hari Selasa 26 hari bulan ya. Hari Selasa 26 hari bulan, bermula pukul jamuan pukul 11 lah, tapi pukul 10 tu ada acara-acara tahlil dan doa selamat. Jadi panjangkanlah nama-nama yang boleh kita tu kan hadiahkan ya, insya-Allah. Kalau pakai borang lagi elok lah, senang kita nak itu, tak adalah macam-macam rupa khotehnya kan. Kalau ada borang. Cikgu Lan ada borang. Borang untuk tahlil ada. Borang untuk tahlil ada. Tak ada buat lagi. Ya, kalau dapat esok ke? Pakai borang sembahyang hajat tu pun boleh untuk tulis nama tahlil tu kan. Pakai borang sembahyang hajat tu je ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.